akhwati amma ba'd. Yang dikasihi lagi dirahmatan Al-Fadhil Syekh Abdullah bin Awasa, Ketua Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam di kita. Yang dikasihi Fadhil Ustaz Sayyidi Ramli, imam kita, Tuan Masjid, terkuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan sidang jemaah sekalian. Untuk memberkati majlis, marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarga baginda, sahabat-sahabatnya, seluruh muslimin muslimat, mujahidin mujahidah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan putri sekalian, malam ini Allah panjangkan usia kita dalam 1001 macam nikmat yang tidak terbilang, tidak terhingga banyaknya. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita Al-Fadhil Tuan Syekh Abdullah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan tarbiyah kepada kita dalam majlis yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi pihak pengerusi atau imam Masjid Al-Muhsinin Khalid Darul Haid mengucapkan banyak terima kasih kepada Fadhil Tuan Syekh yang telah sudi bersusah payah walaupun dalam keadaan letih, nuri tak habis lagi ya. Beliau datang bersama-sama kita untuk menyampaikan ilmu dan tarbiyah, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Muslimin muslimat dan majlis sekalian, seperti yang kita telah umumkan bahawa kuliah kita malam ini insya-Allah dianjurkan, alhamdulillah dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam, Pejabat Agama Daerah Kubang Pasir. Saya bagi pihak imam dan jawatankuasa serta seluruh anak karib mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pejabat Agama kita yang Syekh Besar Haji Omar yang telah mengadakan majlis pada malam ini, dan kita menyediakan tempat semuanya. Kehadiran malam ini nampak dia tak bawa panas lagi, dia raya tak habis lagi berkali, minta maaf Syekh ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, saya bagi pihak imam juga mengucapkan terima kasih tuan-tuan puan-puan hadir malam ini. Kerana masa pun dah suntuk, saya tidak bercadang untuk mengulas panjang. Dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Syekh untuk menyampaikan kuliah ataupun ceramah berhubung dengan muhasabah yang saya percaya bukan saja muhasabah sepanjang Ramadan, tetapi sepanjang hidup kita. Dipersilakan Fadhil Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairin nubuwat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Summa aqulu billahi taufiq. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Munir Hadi Zakaria selaku tuan antara majlis kita pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Sayyidi Ramli selaku tuan imam yang juga mengurusi tentang kuasa Korea Majlis Muslimin, tuan-tuan yang menjadi tentang kuasa Korea, alim-alim ulama, hadir hadirat, hadirin jemaah sekalian. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi mai dalam masjid kita pada malam ini dalam keadaan yang agak nak kata seimbang sangat tu tidak, saya pun merasa terlalu ambil. Jadi saya boleh bercerita besok tentang adat
dalam malam ini. Tak apa-apa nanti saya baru sedar bahawa beberapa-berapanya nak jadi gubernur ini bukan seronok sangat. Seperti semua yang benar. Benar ada jemaah benar. Sorry tak? Tak kenal lagi. Gaji banyak tak buat. Minta maaf tak terjemput. Dia buat gaji banyak semua. Dia pun dia duduk kalau lupa. Maksudnya ada sakit. Tak buat maaf lah balik. Dia kena belanja dia balik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya pun tak bercadang nak cakap lama pada malam ini. Habis-habis lama pun insya-Allah pukul 10 malam kita balik insya-Allah. Dengan bimbang lebih kurang 36 minit daripada sekarang. Bermuhasabahlah kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita malam ini adalah muhasabah. Muhasabah ini kita kena buat bukan hanya setahun sekali, bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap 24 jam seharusnya kita peruntukkan 8 jam untuk muhasabah. Muhasabah 8 jam nak kena muhasabah, sebab terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat banyak betul. Tak terhitung. Tadi itu dia boleh baca wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, nak kira taklah kira betul. Nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar. Sebab itu hidup bukan rahmat, tapi hidup adalah nikmat. Hidup adalah nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki adalah nikmat, nyawa adalah nikmat, lagi pada kesihatan adalah nikmat. Yang saya sebut hidup adalah rahmat, tetapi nikmat kerana kalau silap kita mengolahkan hidup, nikmat sudah mentukar menjadi nikmat, menjadi bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu wajar sangat dalam tempoh 8 jam daripada 24 jam nak kena muhasabah. Siapakah kita sebenarnya, tuan-tuan, dan di manakah kita, ke manakah kita akhirnya. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lalui dalam madrasah Ramadan, ada 3 objektif asasnya, tuan-tuan. Yang pertama, kita nak rasa takwa daripada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, untuk nak tambah hidayah, la'allakum tarsyudun. Yang ketiganya ialah untuk yakin kita kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikut pandangan ulama, takwa, manusia bertakwa ini ada 4 prinsip dia, ada 4 sifat dia, ada 4 petanda aras nak boleh tengok dia ni bertakwa ataupun tidak. Pertama sekali, tuan-tuan, manusia yang bertakwa ialah manusia yang sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu minal jalil, dan takut kepada Allah Ta'ala bukan hanya bermusim, tetapi sepanjang musim. Selama mana kita waras, wajib bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kita banyak munajat. Betullah saya rasa rahsia kenapa tu imam daerah Kubang Pasu di bawah pimpinan Tuan Syekh Profesor, saya rasa imam benar mesyuarat ni, perkiraan berakan tumpah dakwah nak muhasabah balik. Kalau Ramadan kita menjadi manusia yang cukup takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari berjihad dengan kelaparannya, malam hari berjihad dengan diamnya, sepanjang Ramadan berjihad dengan melawan hawa nafsunya,
kita nak tengok balik bagaimanakah kita dalam bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan kita banyak mencari jalan-jalan takwa, bagaimanakah jejak langkah kita dalam bulan Syawal? Kita nak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah al-amalu bitanzil. Petanda aras, manusia yang takutkan Allah ialah manusia yang juga mengamalkan dengan kandungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita banyak step, banyak fasa di sana. Kita kena kenal, yang pertama wajib beriman bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam dalam dua fasa. Fasa pertama sekaligus kepada Lauh Mahfuz pada Baitul Izzah, yang keduanya pada Baitul Izzah pada dada Nabi dalam tempoh 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dia adalah kalam Allah. Dan siapa-siapa baca dengannya walaupun tanpa faham dapat pahala. Dan siapa yang menghayatinya, yakin dengannya, yang juga beristiqamah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, akan menguasai satu anugerah yang cukup agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan lapang dadanya tuan-tuan. Jadi kita puasa, kita puasa sentiasa happy dan riang. Dan di dunia akan diberikan banyak oleh Allah, akhirat juga akan diberikan banyak anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nanti insya-Allah. Baik. Yang ketiganya ialah al-khauf minal jalim, al-amalu bitanzil. Yang ketiganya ar-ridha bil qalil. Ini perkara aras orang bertakwa yang puasa berpada dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kita ayat kedua di Malaysia lah makmur, tuan-tuan. Makmur sungguh-sungguh. Saya tak tahu tuan-tuan di Tengah ni, saya rasa tuan di Munir orang bernama macam saya makmur dusun cukup kelapa. Saya rasa di Munir tak berani makan dukung. Bukan dukung, dukung. Tak berani, tak berani makan. Tengok berapa biji kakak berani. Tak berani, tuan-tuan. Sampai Allah digunakan sampai lagi sekilo dukung 60 sen. Upah naik 40 ke dusun ni dah upah. Tu pun Allah ni punya banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tuan-tuan. Cukup makmur. Tuhan tabukkan segala-galanya untuk kita. Nak merasai, bukan kata nak tolak bahawa kalaulah untuk yang takutkan Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang banyak, bagaimanakah lagi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kata ar-ridha bil qalil. Yang keempat yang paling penting ialah al-isti'dalu li yaumir rahil. Manusia bertakwa ialah manusia yang banyak buat bekalan li yaumir rahil, untuk hari pengembaraannya. Kita nak kemarau di mana, tuan-tuan? Saya tadi pergi dapat balik rumah kampung. Tahu apa nak kelir rumah lagi. Kenori, bahal nak kan. Oh, macam-macam rumahnya. Patutlah orang puan buat di hotel. Tak ajak anak main pada puan-puan main di sini. Rahim. Pengembaraan. Apakah daripada rumah main ke masjid tu? Kita akan pengembaraan kita adalah daripada alam dunia. Kita nak ke mana lagi? Ke alam kubur. Kita ada 5 alam. Kita alam ruh, musafir mereka alam rahim. Kita singgah siap dalam perut mak. Berapa lama? Habis tinggi 9 bulan. Anak saya 4 orang tak pernah lajak 9 bulan. Beranak tu. Inilah beranak kan saya. Beranak tuan-tuan. Tadi anak nombor 2. Terima tanya itu apa ini? InsyaAllah tahun depan ni. Saya paksa dengan tuan dia pun tak mau. Budak lah pun payah nak ngaji. Tak apalah bila dia ngaji. Budak ayah pun nak balik ngaji balik kepada kita. Baik. Muslimin-muslimat sekalian. Maknanya kita pengembaraan kita daripada alam rahim mai ke alam dunia. Kita mengembara ijbari, kita kena tinggal, tuan-tuan. Saya selalu sebut bahawa ada pengembaraan yang kita setuju, yang kita pilih. Ada dari set-set ini lagi pengembaraan kita terpaksa tinggi.
Tak mau bergenapi umur. Siapa mau tua, tuan-tuan? Siapa mau tua? Haji Munir, saya kenal lama. Haji Munir, dulu janggut dia hitam menegam. Lah puasa anak hiasan. Ada. Itu apa maknanya, tuan-tuan? Bagi muda dan bagi tua. Ada. Orang yang terbayar dia banyak ni. Kalau ni tak ada tepuk muda lagi dia. Tak berubat. Maknanya kita bila tengok orang, bila anak besar-besar rupanya semakin kita mengembara hingga umur yang muda menjadi dewasa, menjadi tua, maknanya kita gembara. Akhir sekali itu kita nak gembara pergi ke dalam kubur. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Jaga 4 ciri tadi. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu muhasabah, kamu kena perhati, kamu kena analisis betul-betul apakah bekalan kamu untuk hari selepas mati kamu. Maknanya tuan-tuan, hidup kita kalau setakat nak cari makan tak susah. Dan bukan orang cerdik, kata Rasulullah SAW. Nabi akui orang yang cerdik ialah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pintar, orang yang cerdik, yang excellent dia punya mindanya, IQ dia ialah orang yang sentiasa man dana ay man hasaba nafsahu, bermuhasabah diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan banyak menyediakan bekalan untuk selepas kita mati. Ketika hidup, banyak orang tolong kita, orang tuan-tuan. Banyak yang tampil membantu selepas kita mati. Yang bantu kita apa dia, tuan-tuan? Apa nak bantu kita? Amal ibadat, betul tak, tuan-tuan? Kena muhasabah. Selepas kita, dan kata Imam Ghazali rahimahullah, manusia tak akan lari daripada 4 qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, ketika kita ditakdirkan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, kita kena muhasabah balik. Apakah sembahyang aku tadi Allah Ta'ala terima? Apakah doaku Allah Ta'ala terima? Apakah puasa aku Allah Ta'ala terima? Apakah munajatku dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala terima? Apakah tilawah Al-Quran yang aku baca Allah Ta'ala terima? Apakah yang aku infak Allah Ta'ala terima? Tuan-tuan, kita kadang-kadang banyak buat benar dalam kehidupan. Kena buat satu muhasabah. Apakah benar yang aku buat ni Tuhan terima tak? Kadang-kadang manusia dalam kekalukan yang serba-serbinya berubah hari ini, kita banyak mencari penerimaan makhluk berbanding kita memfokuskan penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Allah Ta'ala terima perbuatan kita, insya-Allah makhluk akan terima. Sebaliknya, kalau Allah tak terima perbuatan kita, makhluk pun akan buat muslimin-muslimat. Maknanya cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah kita kena muhasabah. Apakah bekalan kita selepas kita mati pula? Ke mana kita, tuan-tuan? Kita akan hidup daripada satu zaman alam roh kita hidup, mai ke alam rahim 9 bulan, tak lama kita hidup. Kita muhasabah balik, kira mai ke alam dunia berbadan. Saya tak apa-apa muda orang, tuan-tuan. Tahun ini bulan April 2014, insya-Allah kalau tak mati pun 52 tahun. 52. Kalau mati umur Nabi boleh hidup hanya 11 tahun. Maknanya umur yang berbaki untuk saya boleh guna kalau mati umur Nabi, tuan-tuan. Dan saya yakin saya akan mati umur saya, bukan umur Nabi. Umur saya bila saya tak tahu. Haji bila agak-agak tambah kita ni. Tak wani dah. Kita kan berpikir, tuan-tuan. Umur kita. Kalau saya akan mati umur Rasulullah SAW, saya dah guna 53 tahun dah kena umur, tuan-tuan. Bila lagi 11 tahun. 53 setahun mana lebih banyak? Kita ulun kerja. Kita dapat apa, tuan-tuan? Kita dapat apa? Yang berbagi kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Bagi umur yang 40-an tahun, wajar kena muhasabah. Kalau umur 40 tahun pun tak boleh berubah dia punya step hidup dia,
Tak boleh ubah dia punya lebuh raya hidup dia. Tak boleh ubah fokus hidup dia. Lohan. Idza balagha ar-rajulu 40 sanatan wa lam yaghlib khayruhu ala syarrihi qabbalahu asy-syaitanu baina 'ainaihi wa qala lan taflaha abada. Syaitan kata, Nabi bersabda kepada kita, apabila manusia sampai umur 40-an tahun dan kebaikan yang dia buat tak boleh nak tindik kejahatannya, syaitan main pucuk beri kita dan akan mati dalam rosak. Muhasabah. Kita siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apakah bekalan kita? Selepas kita mati, ya, kita ada banyak ibadat kita buat. Ada ibadat khusus, ada ibadat wajib kita buat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ibadat khusus kita buat tadi contoh menyaksikan sembahyang. Ini ibadat umum dalam majlis tazkirah. Pada kita nak cek bateri, kita nak kuatkan ibadat kita kepada Allah Taala. Muslimin, dia kena muhasabah betul-betul. Apakah ibadat kita Allah Taala terima? Apabila mati anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kita bawa apa benda amal ibadat kita satu. Yang kedua sedekah jaran. Sedekah jaran. Kita infak fi sabilillah banyak, tuan-tuan. Tambah dalam bulan Ramadan, infak zakat kita. Mai raya lagi zakat. Akan belajar. Kita belajar bulan puasa banyak dah, tuan-tuan. Infak. Kita infak dalam bulan Ramadan, bagi anak makan, bagi isteri makan, bagi kawan makan, bagi raja makan. Ada infak. Infak. Alhamdulillah. Yang kita infak ni kita akan simpan dalam simpanan tetap. Kita nak gunanya bila, tuan-tuan, bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah Ta'ala akan bagi nikmat melimpah ruah kepada kita. Dalam kubur sedekah jalan akan bantu kita. Lagi pada, tuan-tuan, kena tengok betul apakah sedekah jalan kita bagi ini, yang kita infak ni betul-betul ikut piawaian sedekah jalan yang Allah Ta'ala nak. Ada tak konsep ikhlas di situ, tuan-tuan? Kita takut kita bagi sumbang yang banyak, tapi sumbangan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Baik. Kita juga harapkan anak-anak yang soleh. Ramai anak. Kita ada anak 1, 2, 3, 4, 5 ada anak. Tapi anak yang macam mana kita nak lepas kita pejam mata besok, anak boleh munajat kat kita, tuan-tuan. Kita tak ada salah dia. Kita kena tengok bagaimana kita train anak kita, bagaimana kita tarbiyah anak-anak kita kepada halaman kita menjuruskan hidupnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, bimbing, tarbiyah dan sebagainya. Muslimin muslimat. Ini yang ada bangsa. Bukan semua, tuan-tuan. Hidup di dunia habis lama pun 8. Emak, dah 5 dia badan dah jadi rumah. Memang tua badan. 84, muda. Emak saya 86. Tapi muda. Tua tu. Dia punya syok. Tahun ni boleh puasa penuh 30 hari. Lagi syok, puasa 6 habis dah. Anak dia tak ada. Tu yang boleh muda, punya tu. Datuk Fadil tanya, saya dah puasa 6 berapa hari? Berapa hari tu ada 6 hari saja. Macam tak lagi lah tu. Dia kata tu, dia kata dia jauh syawal, kalau main 28 syawal, berapa hari puasa 6? Berapa hari 36 hari? Tak ada puasa 6. Dia kata, muslimin muslimat sekalian di dunia. Kita nak sampai katakan 100 tahun kita mati, tuan-tuan. Kita 100 tahun kita hidup di dunia adalah singkat berbanding dengan masa yang kita nak guna di alam kubur. Lagi lama. Alam kubur insya-Allah tak, tuan-tuan. Ada apa dalam tu? Al-Qafru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma khufratun min farin nira. Dalam alam kubur mungkin satu halaman daripada taman-taman surga, mungkin juga satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kita kena yakin, tuan-tuan, mungkin azab, mungkin nikmat di dalam kubur. Ini berdasar ayat. Antara 3 cabang tauhid adalah yakin dengan perkara-perkara asal ayat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa tak yakin, murtad, naudzubillah. Tuan-tuan, alam kubur bantu kita banyak. Muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, ya Rasulullah, tolong cerita saya, bilakah waktu yang paling cemas dalam kehidupan manusia?
Kata Rasulullah SAW, waktu yang paling cemas dalam kehidupan manusia ialah malam pertama di alam kuburnya. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah kita telah mati? Ya, mati di dunia, tetapi malam pertama kita masuk kubur, ini adalah mula episod hidup yang sebenarnya, tuan-tuan. Kita nak tahu, oh ini kau rupanya bekalan. Ada apa di situ, tuan-tuan? Nabi bersabda, yu'tar rajulu fi qabrihi, akan diazab manusia di alam kubur. Wa in utiya min qibali ra'sihi dafa'athu qira'atul Quran. Kalaulah azab Allah akan datang mengazab kita ketika duduk seorang diri dalam alam kubur, dan azab membelau kepala akan ditolak oleh pendengar baca Al-Quran kita. Muhasabah lagi, tuan-tuan, siapakah kita dengan Al-Quran yang Karim? Kita baca dah hari ini, tuan-tuan. Kita faham dah kita baca. Kita yakin dah dengan Al-Quran. Tuan-tuan, berapa ayat Al-Quran kah yang duduk dalam dada kita? Berapa ayat, tuan-tuan? Al-Fatihah, Alhamdulillah kita baca. Ayat kursi kita baca. Berapa ayat kita baca? Tuan-tuan, kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, duduk dalam dada kita. Kita mati, yang tajwid mayat dia tak boleh tolak keluar, tuan-tuan. Lepas kita mati, ada dua mandi. Yang pertama, mandi pakai. Bukan mandi pakai, mandi pakai. Dapatkan tekan. Lepas kita mandi tu, mati, akan dimandi lebih kurang, akan buang peluh-peluh dan jajan gerak. Nak mati tu kan, mandi lebih kurang. Mandilah, mandi tukar, pakai kita pakai nak mati diri tukar. Lepas tu dapatkan usul bila tak ada kata rehat, tak nak tahu. Esok waktu nak kapan baru mandi mayat. Dapatkan buang semua, tuan-tuan. Dia bagi buang timah tu. Buat. Pernah mandi adik? Ya Allah. Pernah. Alhamdulillah. Dapatkan tolak turun. Keluar semua. Duk tolak, duk buang sisa-sisa najis dalam badan tu. Quran lagi keluar dah, tuan-tuan. Tak, satu huruf pun tidak. Kita hafal Al-Quran, ada dalam diri kita. Hafal Yasin, ada dalam diri kita. Hafal Alif Lam Tanzil, ada dalam diri. Ada Al-Mulk, ada dalam baca. Bila mereka mandikan kita, mereka wudukkan kita, mereka kapankan kita, mereka solat kita, usul di kubur bersamanya adalah Al-Quran. Disemadikan kita dalam kubur. Ada gamuk kata malaikat kepada kita. Dalam diri ada kalam Allah. Kita tanya, tuan-tuan, ada berapa ayat Quran tu dalam dada aku? Kalau aku mati malam ini, tuan-tuan, boleh ayat Quran. Wa in utiya min qibali ra'sihi dafa'athu qira'atul Quran. Muhasabah Ramadan, ya kita ulang kaji, tuan-tuan. Ulang kaji. Ulang hafal Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Bila mai Syawal, kita tinggal Al-Quran. Tuan-tuan, bohong. Quran yang tinggal, tuan-tuan. Baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, akan datang hari kiamat besok, akan membantu kita, tuan-tuan. Al-Quran. Wa in utiya min qibali yadayhi dafa'athu sadaqatu. Kalau azab Allah akan main belah kiri kanan kita dalam kubur, tuan-tuan, terkulai layu kita, dia akan tolak azab Allah adalah sedekah. Wajar juga kita tanya lagi, tuan-tuan, sedekah kita buat apa di dunia? Tuhan terima tak sedekah darah kita? Jangan pemurah tak? Jangan yang tangkai petai ke apa? Tangkai paling lihat tangkai petai, tangkai jering. Adik-adik tu spesial tu lihat. Tangkai jering, tangkai petai, tangkai genuh. Lihat semua-semua. Tuan-tuan. Lagi, wa in utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu masyu ilal masajid. Kalau azab Allah Ta'ala akan main kalau dua tapak kaki, pahala jalan kaki pergi masjid tolong tolak. Dia kata, ya Allah, jangan siksa dia, jangan azab dia. Tuan tegur ni memang rajin jalan pergi ke masjid, pakai jalan kaki. Naik ada naik dah, kita esok pakai jalan kaki pula. Jangan berduyun-duyun main mudah.
Hujan mendapat jalan-jalan, main mana? Hadir guna hari ke masjid. Tuan-tuan, muhasabah. Siapakah kita dengan masjid Allah Subhanahu wa taala? Muslimin, muhasabah. Banyak tuan-tuan. Dan di alam kubur ini, siapa yang paling selamat? Siapa yang selamat tuan-tuan? Dalam alam kubur. Yang paling selamat dalam alam kubur ialah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila kita duduk di situ? Sampailah malaikat Israfil meniupkan sabakala kali yang kedua. Yang pertama, dimatikan semua makhluk yang hidup. Sebab itu dalam kitab Sahih Bukhari, kitab saya pada 14 jilid, 11 jilid disebut Babul Fitan, Babul Al-Fitan. Kalaulah kamu semua minta dipanjangkan umur, jangan minta panjang umur sampai malaikat Israfil tiup tanda-tanda ada. Waktu tu tuan haru biru ya Rabbi. Tapi tak ada kita orang. Alamak, besar tak sampai lagi orang. Bila tiup yang kedua, malaikat akan tiup yang kedua, kita akan dibangunkan daripada kubur. Kita pakai apa tuan-tuan? Bangun. Jubah ada. Kita maaf kaji menit tak ada. Nak pakai lah tuan-tuan. Pakai apa? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan urata. Akan dipanggil manusia hufatan, tak berkasut, urata, tak berbaju, bertelanjangan benar. Kain sebut sorat benar tak ada. Mai yang malam ni kita pakai pi di masjid, pi ke mana pasar raya ada kita bawa ni. Adika kita pakai buang baju kita tinggal masjid. Kita jalan kaki, biar imam jalan dulu, imam. Buang semua jubah-jubah, biar tuan jalan dulu. Kita ikut nombor 2. Haji boleh nombor 2 dan nombor 3. Boleh sampai tak agak tak? Sampai pasaran ikut tak alasan nak jadi buah tu. Tuan-tuan, tak laku. Benda-benda demi umur kita tu je. Tuan-tuan duduk lengkap semua. Tuan-tuan, ufatan murad. Berlaku dah tuan-tuan, ready. Kita nak jadi macam-macam tu. Aisyah tanya lagi tuan-tuan, ayah ba'duna ba'dan ya Rasulullah. Kalau bangkit dalam keadaan yang bokeh macam tu, kita pakai tengok hamba ke ya Rasulullah. Nabi kata, al-amru yawma idin asyaddu min an yuhimmahum zalik. Kedahsyatan dah mahsyar Aisyah. Dia tak pijak, tak pakai baju. Kalau di dunia tuan-tuan, Allah, berapa banyak tani antara puak tak pakai baju yang telah menguruskan para puasa kita. Berapa ramai tuan-tuan? Ramai majoriti. Kita pergi pasal Ramadan, tak tahu tetapi saya memang atas tempat saya tak dampi. Saya sibuk tunggu saya tak dampi. Tak dampi pasal Ramadan tuan-tuan. Bukan sibuk, saya betul pasal Ramadan, betul tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Jual gearbox. Yang dia gearbox tu perempuan. Pakai baju ni tak apa, kena duduk. Pakai tudung tak boleh ke jual gearbox, boleh tak? Buat tak laku. Pening. Kalau Nabi Malaysia, bapak Nabi kapan kita buka bersama. Banyak muslimat kalian patah balik tajuk kena mau orang. Nak balik pukul 10. Lagi 8 minit. Tuan-tuan, baik. Yang paling selamat muttaqun. Yang bertakwa akan bangun dalam, yang bertakwa tuan-tuan, yang Nabi sebut, yang tukang azan di masjid. Qamal muazzinu yu'azzinu, yang muazzin ni bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan seorang muazzin. Sejak pada zaman Bilal, zaman Nabi sampai kepada hari kiamat, berapa juta penyanyi Bilal tak berguna pembesar surah serentak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di dunia manapun, ini kalimah dia. Dia tak ada Tuhan Maha Besar, tak ada. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Serentak. Tuan-tuan, berapa juta? Buat ni bangun happy. Berapa tuan-tuan? Kalau kita doa, ya Allah, kalau boleh hari itu bila tak kata apa pun nak mimpak amal bawah. Ada. Di kedua tuan-tuan, ada tindakan undang-undang untuk ni siapa-siapa yang main azan tanpa tauliah.
Tak ada berebut semua pula. Macam direct tu, dia 50 orang perlu nak azan. Dia nak berhenti je dia. Lagi betul, yang buat akidah Allah, yang bertalbiyah, pernah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Berdua di mahsyar. Kita nak masuk buat mana tuan? Lagi buat orang yang lagu takun, buat artis. Ada lagu-lagu mereka. Tuan nak pergi tak buat tu? Lagu buat dengan dangdutnya, dengan segala mak neneknya. Tuan-tuan, siapa yang paling selamat? Yang paling selamat dalam bertakun. Ketika pergi ke mahsyar, tak pakai apa, malam. Di padang mahsyar, bukan seorang ada condition, tuan-tuan. Saya ada kursi, tuan-tuan mestilah. Tuan-tuan, padang mahsyar, minta maaf, matahari terkai dengan kepada. Bagaimana? Panas, tuan-tuan. Bukan seorang dua, semua manusia himpun di mahsyar. Al-mahsyarul haqiqi adalah mahsyar. Kalau kita main dalam masjid kita ni, kita boleh buat katakan berapa kapasiti, boleh buat nak 1,000 orang. Kita diri, tuan-tuan, hati-hati beli tiket bola. Kita tutup aircon, jangan buka kipas, on lampu, kita berdiri boleh setengah jam sudah. Nak jadi apa? Peluh, tuan-tuan. Allah, ni minyak dalam masjid ada minyak wangi. Di padang mahsyar ada apa, tuan-tuan? Siapa yang paling selamat? Kita nak cari siapa ni? Kita tak nak cari Sayyidina Adam AS. Kita cari tu, Adam, kita kata, ya Adam, anta abul bashar. Ya tu Adam, kami hidup di dalam mana? Ya Adam, turunlah kami, tak larat dah. Bagi main kira cepat-cepat. Jalankan sesi hisab. Kami nak tahu, kami nak pergi syurga ke, nak pergi neraka? Nak tahu keputusannya. Macam pergi mahkamah, okey nak mentah ni. Nasib aku ni hari nak bebas atau dalam rokah? Adam, tolonglah kami. Adam, tolonglah tuan-tuan. Ada katalah manusia baik. Aku mengaku aku adalah bapa pada kamu. Tetapi kamu kena ingat, sebelum kamu buat salah di dunia, aku orang pertama buat silap dalam syurga Allah Ta'ala. Aku tak itu apa. Aku tak nak pergi mana lagi. Apa pergi tanya Nabi Nuh. Tuan-tuan, kita nak tahu mana ni? Bicara Sayyidina Nuh AS, kita kata, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, kami tak larat dah, mintalah pergi jumpa Allah Ta'ala. Kami segera tak risau kami, tak larat dulu dah. Tolonglah Nabi Nuh. Tadi kata apa? Hampa dia apa? Aku minta tahu. Ni Nabi, tuan-tuan. Hampa tahu dah. Aku di dunia dulu, doa aku mustajab. Ni, anak mulut aku doa ni. Habis ke aku ditelan lebah yang besar. Awal lah mulut aku tak ada tolong hampa. Nak selamat aku dulu, pergi cari Nabi Musa AS. Pergi cari Musa pula. Musa, tolonglah kami Nabi, oi. Kami duduk lama dah. Musa kata, Allah tak boleh dah nampak gambar aku boleh orang juga. Di Mesir ada kaum tu bekerja orang Yahudi. Aku sikung pelan-pelan, mati tu weh. Aku pergi suruh tengok apa. Tu dia, tuan-tuan. Kita dah tapi cari Nabi Isa AS. Cuma Isa, tak boleh hangpa tahu tak. Kerana aku lah manusia mentiga ke Allah Ta'ala. Ada semua aku, ada semua mak, ada semua Roh Kudus. Apa pergi cari Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, muhasabah kecelakaan episod yang hak ini tuan adalah hakikat. Kita kena jumpa di sana. Kita jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah kami. Segera kalau pimpin Allah Ta'ala, ya Rasulullah, biar segera usahkan kami. Nabi kata apa, tuan-tuan? Ana zalika, aku akan bantu kamu, kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan, tanya balik, siapakah kita dengan Rasulullah SAW? Nabi tinggal apa, tuan-tuan? Tinggal sunnah Rasulullah SAW. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang haram, ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang lagi pada 5 hukum. Ada sunnah yang kita haram buat. Contohnya pada nikah lebih pada 4 jangan. Maklum, kalau nak ini bersama 4 sudah. Kalau nak ini tapi tobat, lahun dah lahun dah. Gerak jari, ustaz dia kira 4, 1 enggak tahu.
Dan saya akan wakili kaum wanita membenarkan kita nikah 4 dengan syarat kita jalan tugas. Malu setuju nak malu? Aku tajuk ni apa? Kalau kita jalan tugas, bini bagi antara tugasnya tuan-tuan, bini kita ni tugas mereka soleh layan lelaki, itu tugas mereka. Cari nafkah lelaki, basuh baju bini lelaki, sereka tudung bini lelaki, basuh kekil bini lelaki, siap sarapan bini lelaki. Lagi boleh tuan-tuan, sikat rambut bini lelaki, masak nasi bagi bini makan pada hari, boleh-boleh hari. Masak nasi esok kat bini pun lelaki. Oh, tak ada. Kalau tak ada, tak ada mereka. Kata ini adalah sunnah yang hanya khususiat untuk Nabi SAW. Jangan. Yang kita boleh buat hanya sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Cari balik tuan-tuan, banyak tak sunnah kita jumpa hayati dalam hidup. Dia kata, Allah tak sesuai sunnah. Jangan. Sunnah ni sesuai selama-lamanya, tuan-tuan. Tak zaman tak sesuai dengan sunnah. Punca kita kacau bila kita tinggal sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, nak tanya balik. Selepas Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun segera mengenalkan Isa. Kita akan tanya lagi, masalah lagi, siapakah yang paling selamat? Yang paling selamat ialah mereka yang Allah Ta'ala berikan catatan amalan kita ikut tangan kanannya, bukan tangan kiri. Kita nak, ya Allah, berikanlah catatan amalanku dengan tangan kanan, ya Allah. Ketika kita wuduk, basuh muka, ya Allah, sarikanlah wajahku di padang mahsyar, ya Allah. Basuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah catatan amalan dengan tangan kananku, ya Allah. Kita sapu rambut, ya Allah, turunkan daiku di padang mahsyar, ya Allah. Kata, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Yang paling selamat ialah mereka yang diberikan catatan amalannya ikut tangan kanan. Siapa lagi yang selamat? Kepada kita, tuan-tuan. Muhasabah lagi kepada kita. Nak menuju ke Siratul Mustaqim, nak melintasi jambatan sirat, di hujung sana ada syurga, di bawah sirat kita ada neraka. Yang selamat ialah mereka yang akan melintasi Siratul Mustaqim, yang tajamnya Allah maklum setajam rambut belah bawah belah. Cukup hanya kita pijak, ya Allah. Ada yang merangkak, ada yang sebatas kilat, ada macam naik unta, macam-macam. Muslimin muslimat yakin sirat adalah kita akan melintasinya. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan Ramadan mendidik nilai takwa pada kita. Kita hargai diri kita. Terima kasih kepada kita, syukur kepada Allah Ta'ala kita mampu puasa, mampu hayati nilai Ramadan. Jaga takwa, tuan-tuan. Dan korbankan korbanan Ramadan. Nak tunggu bulan depan, belum tentu, tuan-tuan. Dan muslim-musliman, mudah-mudahan didikan Ramadan memberikan kita nilai takwa untuk jadikan bekalan kita nak selamat bukan hanya di dunia, tetapi selamat ketika sakratul maut, nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dalam alam barzakh, dan selamat dalam episod-episod ngeri di padang mahsyar, hinggalah selamat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, tuan-tuan, penuh harap. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, wahai guruku, sampai bilakah kita akan hadapi masalah ini? Dapat manusia akan hadapi masalah dan masalah selama mana dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila masuk syurga, barulah tak ada masalah. Artinya hidup penuh dengan masalah. Tapi dia carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin Allah Ta'ala akan biar kita dekat bantu turun dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan madrasah Ramadan berjaya mendidik kita menjadi insan bertakwa pada Allah Ta'ala, menjadi bekalan kepada Allah Ta'ala dengan penuh takwa, insya-Allah. Mohon maaf kalau salah dan silap. Panjang untuk jumpa lagi, insya-Allah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak kepada Fadilatul Syekh Abdullah Wangsa
di atas begitu banyak kongsian ilmu, tazkirah, muhasabah yang kita dapat. Mudah-mudahan semua itu boleh kita bawa balik untuk sama-sama kita tingkatkan diri kita, amal kita sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Syekh dan juga kepada semua muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Sebelum bersurai nanti, tuan-tuan, puan-puan silakan ke belakang sana. Ada sedikit jamal ringan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, puan-puan, seperti yang diumumkan, diulangi sekali lagi. Malam ini kalau dah bawa, boleh bagi kepada tuan bendahari kita sumbangan untuk ikhwah saudara-saudara kita di Mesir yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, dan paling lewat bagi pada hari Jumaat nanti untuk kita sampaikan melalui NGO Ilmam, Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir yang diurusikan oleh Dr. Abdul Rashid Yafilah. Sekian, mari kita tangguhkan majlis dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.